Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan, di mana untuk blok pertama cerita kali ini kami membawakan kepada anda berkenaan dengan laluan perjalanan vaksinasi, di mana pembukaan semula sempadan Malaysia-Singapura serta pelancaran laluan perjalanan vaksinasi akan memberi impak positif terhadap sosioekonomi bagi kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia juga sekaligus membuka ruang kepada keluarga dari kedua-dua negara yang terpisah sejak pandemik COVID-19 untuk kembali ke pangkuan keluarga masing-masing. We hope that by doing this, it would provide the opportunity for more people on both sides of the causeway who have been away from their families due to the COVID-19 pandemic to be reunited with their loved one, which we know the people of both Malaysia and Singapore have long awaited for. Dalam masa yang sama, kedua-dua negara sedia membuka ruang udara lebih kerap membabitkan pelbagai destinasi antara Malaysia dan Singapura yang sebelum ini tertangguh akibat pandemik COVID-19. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, perkara itu antara yang turut dipersetujui dalam perbincangannya dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Both of us also agreed that the other mechanism at the ministerial and at the official level should resume their work as soon as possible. This is important to ensure that our multifaceted cooperation and outstanding issues are kept on the right track with a positive momentum forward. Subsequently, PM Lee and I will discuss the progress in this bilateral mechanism at our leaders' retreat. Beberapa destinasi yang menjadi kegemaran rakyat Singapura di Malaysia termasuk Pulau Pinang, Langkawi, Kuching dan Kota Kinabalu. Perkara tersebut katanya akan diperkukuhkan dalam perbincangan menjelang pemukiman tahunan pemimpin kali ke-10 yang dijadualkan tahun depan. Ia sebelum ini ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Dan pastinya hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah bagi kedua-dua buah negara, Malaysia dan juga Singapura, di mana secara rasminya laluan perjalanan vaksinasi VTL Malaysia-Singapura sama ada secara darat ataupun udara telah pun dibuka dan mereka tidak perlu kuarantin tetapi hanya perlu memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh kedua-dua buah negara. Jadi untuk menceritakan dengan lebih lanjut, pagi tadi sibuk rakan saya di Johor Bahru, Siti Nur Akila Omar, Wakil Isra Awani kami. Apa ceritanya, bagaimana suasana? Difahamkan Akila ada buat liputan di sekitar Lakin untuk menyambut ketibaan terutamanya rakyat Malaysia yang pulang berjumpa dengan keluarga di terminal Lakin tersebut. Mungkin Akila boleh kongsikan suasananya, bagaimana keadaan di sana waktu itu? Ya, Cak, sebenarnya memang daripada pagi tadi saya berada di Lakin Central, yang itu menjadi checkpoint utama yang mana menurunkan penumpang ataupun pengembara menerusi VTL darat. Dan apa yang saya boleh kongsikan, suasana pada ketika mereka tiba bukan hanya dirasai oleh keluarga pengembara itu sendiri, tetapi dirasai oleh para media yang berada menunggu, turut meraihkan mereka, begitu dengan kerajaan negeri yang mengalu-alukan kedatangan mereka, kepulangan mereka ke tanah air. Dan suasana itu selain menggembirakan, dia rasa satu perasaan yang lain, macam rasa seronok, rasa teruja bila kita nampak bas daripada Singapura datang. Bas daripada Singapura yang bawa rakyat kita datang untuk turun, macam tu. Sebab kita sebelum ni kan, kalau macam acap perasan ataupun kita lebih tahu bahawa sebelum ni macam tahun lepas, Datuk Seri Syamuddin iaitu ketika itu menjadi Menteri Luar. Dan dia ada lancarkan PCA dan RGL. Semasa itu kita pun rasa macam okey, ada peluang ni nak buka untuk sempadan kan. Kalau kat Johor ni biasanya orang akan berulang-alik pekerja di sana dalam 300,000 kalau mengikut rekod yang sedia ada. Tetapi ada juga yang separuh ataupun lebih daripada separuh daripada jumlah itu memang tidak pulang. Dan mereka hanya menggunakan PCA dan RGL, tetapi ia adalah tempoh yang kuarantin. Jadi bila VTL darat dilaksanakan, saya pasti itu adalah berita yang paling gembira buat rakyat di sana, termasuk juga dengan macam saya sendiri
pengalaman saya sendiri, saya ada adik dan ada kakak yang bekerja di Singapura dah 2 tahun tak lupa. Jadi saya mengharapkan mereka juga pula menggunakan VTL darat ini. Asyaf. Dan kalau boleh saya kongsikan kegembiraan ini, kita dapat lihat masa kita temu bual balik anak jalang dan juga lagi seorang penumpang pengembara yang melalui VTL darat, iaitu Kevin Rush, yang mana beliau menempuh perjalanan ataupun perjalanan tu memang kita nampak memang dekat, tapi ruang untuk apply VTL darat ini mungkin pada ketika ini mungkin ia adalah pertama kali, dan aplikasi itu pada mereka sesak apabila dia dibuka sebab ramai orang yang nak memohon dan mereka perlu mematuhi peraturan selain lengkap vaksinasi. Mereka juga perlu mendaftar dengan MySafe Travel. Jadi perkara-perkara itu dengan kita nak kena apply cuti lagi, kita kena apply untuk tiket bas yang dijual secara online, semua adalah secara online. Jadi mereka perlu berebut peluang yang ada dalam masa yang singkat selepas diperkenalkan VTL darat untuk apply. Jadi suasana tu pada mereka macam crowded. Tetapi alhamdulillah lah, macam kita interview Bali anak jalang, jadi kita boleh dengarkan apa perasaan dia bila dia tiba ke negara asalnya. Perasaan tu bercampur aduk lah, pasal gementar, gembira pun ada juga pasal kita ada BTL, so kita ambil peluang lah. Pasal dulu time PCA tu kita balik under quarantine. So sekarang BTL tak payah bayar apa-apa pun. Benda pertama, pasal setahun lalu saya punya bini baru melahirkan anak perempuan. So pertama jumpa anak dulu lah. Saya cuma balik untuk 1 minggu je. So 5 bulan nanti saya balik masuk Singapura lagi. Untuk apply ni dia punya app saja yang susah. Pasal ramai orang nak balik kan, orang ambil peluang nak masuk dia punya app. So sampai dia punya jam, dia punya tu sangkut. Tapi atas usaha saya punya bos dengan HR semua, dia orang buka sampai 3 komputer nak booking tu tiket sampai dapat lah. Dah start 6 months, I guess. So I'm coming out Malaysia, so I'm very thankful to Malaysia and Singapore to work out this opportunity so that we can come out without travel. That's all I can say actually. The process was, I think it's early stage, definitely a lot of hectics and stuff. I think as time goes by, I think should be no issues on the process, I guess. I think now people have a better idea how to come out because this is the first batch coming out. Definitely will guide the people are coming out as well. I think as time goes by, I think shouldn't be any issues on the process, I guess. I feel so happy actually. Like half my friends and relatives doesn't know I'm coming out. They will be surprised if I'm out today. I'm going to surprise them. Oh, yeah. Yes, I'm going to surprise my grandmother especially, yeah. Dan pastinya antara respon yang dikatakan Kevin tadi, ini merupakan peringkat awal, jadi banyak perkara yang boleh ditambah baik termasuk dari segi sistem yang mungkin agak crowded katanya kan, orang ramai nak masuk, nak membuat pendaftaran dan sebagainya. Tetapi Kila, antara perkara yang menjadi kebimbangan adalah berkenaan dengan jangkitan COVID-19. Kita faham kedua-dua buah negara mengambil langkah yang paling berhati-hati sewajarnya, seperti kata Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, reopening safely untuk memastikan apa yang kita lakukan itu adalah segalanya selamat. Tetapi difahamkan hari ini ada satu kes positif dilaporkan. Mungkin Kila ada perinciannya, siapa yang mengesahkan perkara tersebut. Selain daripada Menteri Kesihatan, tengah hari tadi kami ada bawakan, difahamkan di peringkat Kerajaan Negeri Johor juga mengambil berat berkenaan dengan perkara ini, Kila. Ya, betul. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Kejeraya Pengangkutan dan Infrastruktur Johor, iaitu YB Muhammad Salihan Badri, yang mana beliau ada melawat di Terminal Lakin Central selepas daripada pagi tadi. Jadi kita bertanyakan benarkah ada kes positif dikesan di Johor Bahru, dan perkara itu disahkan oleh beliau yang menyatakan bahawa memang terdapat satu kes positif melibatkan seorang lelaki tempatan berusia 21 tahun yang mana dia tiba menggunakan bas pertama, iaitu bas yang kita rekod, yang kita menantikan ketibaannya. Tetapi dia punya mungkinlah, kita tak pasti, tapi dia punya simptom mungkin rendah, mungkin tahap 1. Sebabnya lelaki ini telah menjalani ujian di Singapura sebelum dia bertolak. Itu adalah menjadi satu kewajipan dan syarat-syarat tetap yang perlu dilaksanakan sebelum memohon VTL darat. Dan keputusan dia adalah negatif, tetapi bila dia sampai ke Lakin, di Lakin
pihak KKM juga ada membuat ujian RTK antigen untuk pengembara-pengembara yang datang melalui BTL darat, dan daripada situ dia dikesan positif. Dan kita bertanya lagi kepada YB tadi bahawa adakah perkara ini membimbangkan sebab BTL darat baru dibuka dan hari pertama sudah mencatatkan kes positif walaupun satu. Jadi dia cakap perkara itu adalah biasa. Kerana dalam ramai-ramai orang sama ada udara atau darat pasti akan ada beberapa kes positif yang dikesan. Tetapi itu adalah jumlah yang sedikit dan itu menunjukkan bahawa sistem yang diguna pakai untuk BTL udara dan darat berkesan kerana ia boleh mengesan kes-kes positif ini, dan ia disebabkan kes import bagi negeri Johor yang mana kes ini yang mana lelaki ini yang disahkan positif ini telah dibawa oleh KKM dan terus dikuarantin, dan semasa kuarantin itu ujian PCR akan dibuka untuk memastikan sama ada betul-betul benar ia positif dan ia perlu menjalani kuarantin di pusat kuarantin yang disediakan, Acap. Dan apa yang saya boleh kongsikan, Acap, sebenarnya perkara itu tidak membimbangkan dan membolehkan BTL berjalan lancar kerana ia hanya melibatkan kes yang sedikit, dan pastinya ia menjadi satu kayu pengukur supaya mungkin selepas ini perlu adanya pusat-pusat ataupun perkara yang kita boleh detect untuk lebih cepat lagi, dan pastinya satu sistem yang digunakan pakai pada ketika ini ditegaskan oleh YB adalah yang berkesan, yang melihat bahawa ia boleh mengesan kes-kes positif yang datang daripada BTL darat, Acap. Ya, apa kata saya difahamkan kita ada mendapatkan respon daripada Exco tersebut. Apa kata kita dengarkan sedikit dahulu apa yang dikatakan oleh Exco berkenaan dengan penemuan kes pertama menerusi VTL ini. Bas yang pertama ada seorang yang positif COVID dan kita telah asingkan untuk pengasingan dan juga kuarantin seterusnya lah. Yang mangsa tadi ialah seorang lelaki berusia 20-an dan negatif masa di Singapura tetapi positif di sini. Itu menunjukkan kita punya sistem pengesanan ataupun testing tadi berkesan. Dan daripada so far kita yang sudah arrive dari Singapura mencapai lebih 350 dan cuma satu kes, itu menunjukkan satu cara yang kaedah yang berkesan lah untuk mengesan kes ni, dan kita anggap dia sebagai satu kes import bagi negeri Johor. Baiklah, pastinya kami di Sarawak akan terus membawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa. Akila juga difahamkan ada lagi tugasan-tugasan. Saya tadi sebenarnya dalam visual-visual yang dikongsikan oleh Akila, sebenarnya seronok tengok ahli keluarga juga duduk berkumpul nak tunggu, nak menyambut ketibaan ahli keluarga mereka dari Singapura, dan semoga adik-beradik Kila juga dapat pulang kembali ke Malaysia, dapat berjumpa dengan keluarga. Terima kasih Siti Nur Akila Omar, Wakil Israwani kami di Johor, yang membawa perkembangan terkini berkenaan dengan laluan ataupun pembukaan melibatkan perjalanan iaitu laluan perjalanan vaksinasi VTL Malaysia dan juga Singapura yang secara rasminya dibuka hari ini melibatkan udara dan juga darat. Dan pastinya kami di Sarawak akan terus membawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa berkenaan dengan pelaksanaan kedua-dua inisiatif ini. Terima kasih Akila. Ini pula laporan terkini yang kami terima berkenaan dengan sebuah portal berita yang melaporkan bahawa beberapa siri serbuan ke atas pejabat ahli perniagaan Datuk Vinod Sekar susulan dakwaan terdapat penglibatan beliau dalam satu kes pengubahan wang haram di negara ini. Artikel yang disiarkan portal Malaysia Now itu menyebut serbuan itu merupakan langkah siasatan awal terhadap kes tersebut yang ditakrifkan sebagai antara kes pengubahan wang haram terbesar selepas skandal 1MDB.
Menurut artikel itu lagi, difahamkan pegawai-pegawai dari Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri melakukan serbuan ke atas premis Petra Group. Selain itu, Malaysia Now turut menyebut pegawai penyiasat merampas beberapa dokumen dan barangan sebagai sebahagian daripada siasatan tersebut dan serbuan itu dilakukan ketika Vinod dipercayai berada di luar negara. Ketika ini, Astro Awani sedang cuba mendapatkan maklum balas dari Unit Komunikasi Korporat Petra Group mengenai kandungan artikel itu, termasuk pengesahan tentang serbuan yang didakwa berlaku. Astro Awani juga sedang menunggu pengesahan daripada pihak berkuasa termasuk SPRM berhubung perkara ini. Cerita kita berhenti rehat seketika buat masa ini. Selepas ini kita ada cerita di Sarawak pula. Apa ceritanya kita sambung selepas ini.